Okey, kita pergi kepada akhir sekali iaitu sudut pengayaan. Okey, sudut pengayaan. Buah-buahan dan bunga mengandungi pelbagai ester dengan pelbagai rasa dan bau. Ester semula jadi sukar diekstrak daripada sumber semula jadi. Ester ini dapat dihasilkan di makmal apabila alkohol bertindak balas dengan asid karboksilik. Merujuk maklumat di dalam jadual 1. Mana jadual 1 ni? Jadual 1. Di mana dia kata kalau kita nak ester pentil etanoat di mana bau dia macam bau pisang, okay, ataupun pentil butanoat maknanya bau dia macam aprikot, maka kita boleh guna sama ada tindak balas, kita boleh guna tindak balas antara asid karboksilik dengan alkohol. Jadi rancang satu eksperimen makmal untuk menyediakan dua ester berbeza dengan menggunakan alkohol yang sama dan asid karboksilik yang berbeza serta mengenal pasti baunya. Dalam jawapan anda sertakan maklumat-maklumat berikut. Dah jawab ke belum? Dah jawab ke belum? Tak jawab lagi. Dah Okey. So, kita tengok soalan ini. So, cikgu nak tanya. Okey, cikgu nak tanya di sini. Katakanlah cikgu kita nak buat pentil etanoat. Okey, agak-agak asid karboksilik dia apa dia? Apa dia asid karboksilik dia? Asid etanoik. Asid etanoik sebab etanoat. So, asid apa tu? Dia punya asid karboksiliknya adalah asid etanoik. Alkohol dia? Alkohol dia? Pentanol. Pentanol. Siapa dia jawab tu? Dia. Dia. Okey. Pentil butanoat. Nasuha. Nak dengar soal Nasuha pula. Pentil butanoat. Asid karboksiliknya apa dia? Asid butanoik. Asid butanoik. Okey, betul. Okey. Alkohol dia? Pentanol. Apa dia? Pentanol. Pentanol. Okey, boleh. Jadi sekarang ni, bau dua ni beza tak? Pentil etanoat dengan pentil butanoat. Bau dia beza tak? Beza kan? Beza. Okey. So, bila beza, maka apa dia hipotesis kita boleh buat kat sini agak-agak? Apa dia hipotesis kat sini? Okey, cikgu kata dah kan? Sebelum kita buat hipotesis, kita kena senarai pemboleh ubah dulu. Start yang pertama, senarai pemboleh ubah dulu. Pemboleh ubah ada 3. 1, kena panggil nama ni. Atila. 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 Atila ada? Azianti. Ada belakang ke ni? Ke mic rosak? Liana? Liana Izati? Apa senyap belakang ni? Kau nak dengar cikgu mengajar je. Okey, pemboleh ubah ada 3. So, kita ada Manipulasi. manipulasi,
Yang kedua, bergerak balas. Yang ketiga, Bergerak balas. Malaskan. Okey. Dimalaskan. Manipulasi gapo dia sini? Cuba tengok ni, manipulasi gapo dia? Kalau kita refer kepada jadual 1. Apa dia dimanipulasi? Jenis Jenis- ester. Tak. Manipulasi. Jenis asid karboksilik. Nampak tak? Asid karboksilik ni, dia guna hot sol lagi asid etanoik. Sol lagi asid butanoik. Jadi dimanipulasi kat sini adalah asid karboksilik. Okey. Kalau seandainya awak tak si tulis asid karboksilik, awak ada dua pilihan. Yang kedua, awak boleh kata sama ada nak kata asid karboksilik pun boleh. Kalau tak si kata asid karboksilik, boleh kata asid etanoik dan asid butanoik. Boleh juga. Okey, boleh juga. Okey. Yang bergerak balas? Ester. Yang bergerak balas? Bau ester. Bau ester. Nampak dia ni? Bau. So, bau ester. Okey. Ataupun boleh juga awak kata tadi ester. Okey. Yang terbentuk. Okey. Yang dimalarkan? Alkohol. Alkohol. Dimalarkan alkohol. Kalau kita tak si guna alkohol, tak si tulis alkohol, kita boleh tulis apa dia? Pentanol. 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 Okey. So, step yang pertama bila kita nak buat eksperimen kan, kita kena nyatakan pom boleh ubah dulu. Daripada pom boleh ubah, barulah kita pergi kepada hipotesis. Sebab hipotesis ni kita nak bina, kita kena ada manipulasi dengan bergerak balas. Itu adalah hipotesis. Kita kaitkan antara manipulasi kemudian baru pergi kepada bergerak balas. Okey. Jadi, macam mana kita nak kata pasal ni? Pasal apa tu? Pasal manipulasi, kemudian kita nak kait asid karboksilik, lepas tu kita nak kait dengan ester, nak kata gana. Kita boleh kata gana sini. Bagi contoh, asid karboksilik yang berlainan Bertindak apabila balas dengan bertindak balas dengan alkohol yang sama. menghasilkan bau ester yang Berlainan. berlainan. Okey, kita start dengan manipulasi. Manipulasi apa dia? Asid karboksilik. Okey, jadi kita punya ayat kita akan jadi, ambil karboksilik dulu asid karboksilik dulu. So, hipotesis. Okey, so kita kata asid karboksilik yang berlainan apabila bertindak balas dengan alkohol yang sama. Okey, barulah kita pergi kepada bergerak balas. Okey, bersama menghasilkan apa dia? Menghasilkan Bau ester yang berlainan. bau ester yang berbeza ataupun menghasilkan jenis ester yang berbeza. Okey, sesalah hipotesis kita. Bila kita nak tengok hipotesis kita betul ke tidak, kita pun tengok ada tak manipulasi. Manipulasi duduk mula-mula, ada. Ada tak bergerak balas? Ada bergerak balas. Okey, ada tak arah? Arah adalah sebab kita kata berlainan. Berlainan dengan berbeza. Nak royaknya, kalau sama, okey, kalau berlainan, okey, akan hasilkan bau pun berlainan juga. Okey, kalau sama,
ester akan jadi sama. Okey, selesai hipotesis. Okey, selesai hipotesis. Okey. Dia kadang-kadang soalan ini, dia tanya juga pasal inference. Dia tanya juga pasal inference. Okey. Kalau inference, okey, katakanlah kita nak kata, bukan inference. Katakanlah dia akan tanya pernyataan masalah. Pernyataan. Kadang-kadang report ni dia ada pernyataan masalah. Okey, apa yang awak tahu tentang pernyataan masalah? Apa yang awak tahu tentang pernyataan masalah? Kena ada tanda soal. Kan kena ada tanda soal lagi. Pernyataan masalah ini adalah soalan yang jawapannya adalah hipotesis. Itu pernyataan masalah. Pernyataan masalah adalah soalan di mana jawapannya adalah hipotesis. Jadi nak jadikan hipotesis tu sebagai soalan, macam mana nak letak, nak buat? Adakah? Kita pun letaklah benda kita nak soal. Bagaimanakah, adakah, apakah letak kat depan. So, kalau nak buat pernyataan masalah, dia kena ada soalan. So, soalan dia kita letaklah adakah. Okey, adakah asid karboksilik yang berlainan apabila bertindak balas dengan alkohol yang sama. Okey, nak kata menghasilkan ataupun kita kata akan, boleh juga akan menghasilkan baung ester yang berlainan ataupun yang berbeza. Buat tanda soal. Okey, itu akan jadi pernyataan masalah. Tapi soalan ni tak tanya. Tak tanya pun, nak bubuh pun tak apa. Sebagai kita buat ulang kaji. Bukannya kata ni soalan apa tu, soalan ni dah tak ada soal, tak tanya, apa nak jawabnya? Tak apa. Kita jawab sebab apa? Ini sebagai ulang kaji. Okey. Kemudian diminta awak nyatakan bahan radas yang digunakan pemerhatian prosedur. Okey, prosedur. Okey, cikgu ni terbalik pula. Okey, bahan radas, prosedur, pemerhatian dan persamaan tindak balas. Okey, so sekarang ini bagi cikgu lah, sebelum kita nyatakan bahan radas, okey, step yang seterusnya awak kena buat apa? Kita kena lukis diagram dulu. Kita kena ingat dulu eksperimen kita buat gapo. Okey, kita pun ingatlah. Okey, rajah muka surat 99 tu rajah 2.18. Kita pun lukislah. Okey, lukis huduh-huduh sebab bukan nak ada markah pusing lukis huduh-huduh. Jadi kita ada okey. Tadi bahan apa tadi? Kita ada asid etanoik contohlah. Kita pun letak asid etanoik. Lepas tu kita campur apa? Campur pentanol. Okey, campur pentanol. Lepas tu kita tambah H2SO4. Okey. Lepas tu kita ada panas kat situ. Okey. Lepas tu kita buat apa? Okey, kita ada bika. Bika ada gapo dalam bika ni? Ada air sejuk. Okey tu eksperimen dia tu. Bila cuah dalam bika, nampak gapo? Sini nampak lapisan berminyak, berbau wangi. Okey. Ni diagram dia. Daripada diagram ni, okey, cikgu lukis mulalah diagram ni, boleh tak? Cikgu lukis mula okey, diagram ni. Okay, kita ingat diagram, kita perlu lukis mula. Lukis mula. Okey, lukis. Kita ada tabung didih, bukan tabung je sebab kita nak panah. Okey, dalam ni kita letak asid karboksilik. Tadi kita guna asid etanoik campur dengan pentanol. Lepas tu kita tambah H2SO4 pekat. Lepas tu kita
panas. Ni diagram dia. Lepas tu kita ada bikar. Dalam bikar ni kita letak air sejuk. Lukis huduh-huduh je. Lepas tu tepas panas kita masuk dalam ni. So kita akan dapati lapisan berminyak. Okey, berminyak, berbau wangi. Okey, ni kita kena ingat. Okey. Daripada kenapa kita perlu cikgu suka awak lukis diagram ni, sebab daripada diagram ini awak boleh senaraikan bahan dan radas. Dan radas. Okey, so yang pertama kita boleh ambil bahan. Okey, bahan kita ada apa dia? Letaklah. Kita ada asid etanoik. Okey, lepas tu ada apa lagi? Asid butanoik. Okey, tetapi kita kena ingat asid etanoik ni dia bukan dalam keadaan ada air. Mana dia kering. Bila kering kita guna perkataan glacier. Lepas tu kita ada asid apa dah? Cikgu tak ingat soal lagi. Asid apa? Butanoik. Okey, asid butanoik glacier. Lepas tu kita ada pentanol. Ni semua ni tidak dalam air belaka. Pentanol kita panggil pentanol gapo kalau dia ni. Okey, kalau dulu kita panggil pentanol tulen, tapi istilah dalam buku teks awak dia guna pentanol mutlak. Okey, mutlak. Okey. Kalau dulu dia guna etanol tulen. Lepas kita nak gapo lagi? Kita ada ni. Asid sulfurik pekat. Okey, ni adalah bahan. Okey, radas dia. Radas dia kita pun tengok. Ni kita ada gapo dia? Tabung didih. Lepas tu kita ada dia lagi. Bikar. Okay, bila kita dah senarai kita boleh tengok. Oh, so lagi. Kita nak bahan tadi. So lagi cikgu tinggal bahan. Apa dia so lagi cikgu tinggal bahan ni? Kalau dia so lagi Air. bahan cikgu tinggal air. Air sejuk. Air sejuk. Cikgu tinggal sana. Air sejuk. Okay. Bahan ni lepas pada tu kita buai dah. Tak boleh nak guna balik dah. Tu bahan. Kalau kita boleh basuh, kita boleh guna balik, itu adalah radas. Radas tabung didih, bikar. Apa lagi radas? Ni nak panah ni kita kena ada Penunuh bangsen. penunuh bangsen. Lagi? Kaki retot. Nak pegang. Okey, kaki retok. Kita nak pegang dengan kaki retok boleh. Okey. Okey, lagi? Lagi? Okey, asid sulfurik pekat nak tuai dalam campuran tu guna apa? Asid sulfurik pekat ni. Kena guna penitis. Okey. Asid etanoik dengan pentanol ni perlu sukat tak? Dia berapa sentimeter padu? Perlu sukat tak? Perlu. So kalau perlu sukat kita perlu apa dia lagi? Silinder penyekat. Silinder penyukat. Okey, lagi? Tak ada dah tak? Okey, bila tak ada, kita pun nak buatlah prosedur. Nak buat prosedur. So, bila nak buat prosedur, kita pun tengok daripada diagram ni. Mula-mula kita nak buat gapo? Mula-mula kita nak buat gapo? Okey, katakanlah kita nak asid etanoik. Ni nombor 1. Okey, nombor 1. Jadi asid etanoik ni kita kena sukat. Bila sukat, kemudian kita tuang. Okey, lepas tu kita pun tambahlah pentanol. Kemudian kita tambah, bila dua bahan bercampur ini, step yang ketiga, awak kena goncang.
Step yang keempat, tambah asid. Step yang kelima, panah. Okey. Step yang keenam, tuai. Okey. Dalam bika yang mengandungi air sejuk. Okey. Step yang ketujuh, awak record. Step yang ke-8, awak ulang. Okey. Ulang langkah 1 hingga 7. Okey. Dengan Allah tulis Okey, dengan menggantikan asid etanoik dengan asid butanoik. Okey. Jadi bila kita dah buat 1, 2, 3 lagu tu, maka kita pun nak buatlah prosedur dia. Okey, nak buat prosedur dia. Cikgu, Ya. habis masa tu. Ya Allah, cikgu tak perasan. Okey, awak boleh continue ni kan? Boleh buat continue sendiri tak prosedur dia? Yang pertama, sukat dengan tuang. Okey, berapa? Kalau tabung didih, kita guna tabung didih. Ni sekejap ni, cikgu nak habis sekejap ya. Kalau kita guna tabung didih, dia punya maksimum V dia adalah sama dengan 10 cm padu. Okey, maka katakanlah kita nak letak hak ni 2 cm padu, hak ni pun 2 cm padu. Bolehlah. Okey, hak ni nak berapa? Contohnya 5 titis. Okey, awak pun binalah hayat. Step yang pertama, 2 cm padu asid etanoik disukat dan dituang ke dalam tabung didih. Kemudian 2 cm padu pentanol disukat dan dituang ke dalam asid etanoik. Kemudian yang ketiga, campuran digoncang. Yang keempat, tambahkan 5 titis asid sulfurik pekat ke dalam campuran. Yang kelima, panaskan campuran dengan perlahan. Okey, bukan kuat ni, perlahan. Okey. Kemudian, okey, sehingga mendidih. Okey, perlahan sehingga mendidih. Okey, selama lebih kurang 2 minit. Lepas tu tuang. Okey, tuang campuran ke dalam air sejuk. So kita boleh buatlah pemerhatian direkodkan ataupun okey bau direkodkan. Okey, boleh pas kemudian awak boleh teruskan okey buat pemerhatian dan juga persamaan kimia. Okey. Awak jawab soalan ni, snap hantar ke cikgu ni. Snap hantar ke cikgu sebelum hari Rabu. Maknanya hari Selasa lah. Hari Selasa tu sebelum hari Rabu. Sebab hari Selasa sebelum tengah hari. Sebab petang tu cikgu boleh semok-semok dulu sebelum kita jumpa hari Rabu nanti. Okey, minta maaf ke cikgu ada lepas pada ni. Royak kata cikgu minta maaf terlebih masa. Tak perasan So dengan itu cikgu habis dah cover awak tajuk sebahagian karbon. So hari Rabu nanti mungkin kita buat ulang kaji lah. Ulang kaji sedikit tajuk mana awak nak. Okay, tak apalah. Kita bincang nanti dalam grup. So, cikgu berhenti setakat ni. Jangan lupa ya, hari Selasa tengah hari, last untuk awak hantar. Okey, soalan ini. Jawapan bagi soalan ini snap. Okey, snap gambar. Jangan hantar PDF ni. Snap gambar hantar kat cikgu. Sebab PDF tu cikgu susah untuk tanda. Okey, so kita berhenti setakat ni. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Thank you, cikgu. Terima kasih, cikgu.